Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa lagi. Okey, hari ini kita nak sambung bab 6 tingkatan 3 elektrik dan kemagnetan. Okey, sebelum tu Ustazah dah pernah bagi latihan iaitu praktis formatif 6.2. Okey, jadi jawapannya. Okey, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, soalan mengenai maksud. Apakah transformer? Jadi kita nak tahu maksud definisi bagi transformer. Apa itu transformer, guys? Okey, transformer ini adalah sejenis alat. Satu alat. Allah, tak nampak. Oi. Okey, clear? Okey, satu alat yang mengubah voltan. Jadi alat ini satu alat yang mengubah voltan. Okey, bagi arus ulang-alik saja. Ulang-alik saja. Jadi transformer adalah sejenis alat, satu alat yang boleh mengubah nilai voltan bagi arus ulang-alik. Dan transformer ini kita ada dua jenis. Okey, kalau kita nak naikkan nilai voltan, kita gunakan transformer injak naik. Sekiranya kita nak turunkan nilai voltan, kita guna transformer injak turun. Okey, soalan yang kedua. Okey, gariskan jawapan yang betul tentang transformer. Okey, transformer hanya berfungsi menggunakan arus apa? Okey, tadi definisi tadi kita cakap tentang arus ulang alik. Jawapannya adalah arus ulang alik. Yang ke B, dalam transformer injak turun, bilangan lilitan. Okey, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih. Ini injak turun. Okey, injak turun. Okey, bilangan primer lebih besar daripada bilangan lilitan dalam gegelung sekunder. Jadi untuk injak turun, lilitan dia ada satu lilitan pada gegelung primer, satu lagi lilitan pada gegelung sekunder macam ni. Ini yang primer, ini sekunder. Kalau injak turun, lilitan ini lebih banyak pada gegelung primer berbanding pada gegelung sekunder. Ini adalah transformer injak turun. Kalau transformer injak naik, sebaliknya. Sini yang mana lebih banyak? Belah sini. Jadi bilangan lilitan pada gegelung sekunder lebih banyak daripada gegelung primer. Itu untuk injak naik. Seterusnya soalan yang ketiga. Transformer injak apa digunakan untuk mengubah nilainya 25 kilowatt kepada 250. Maksud kat sini ada 10 kali ganda. Kita nak naikkan 10 kali ganda, kita gunakan transformer injak naik. Sebab kita nak naikkan nilai voltan. Yang keempat, transformer injak apa dipasang di dalam radio? Dalam radio. Ini adalah peralatan elektrik yang tidak menggunakan nilai voltan yang tinggi. Jadi, kita gunakan injak turun. Sebab nilai voltannya adalah rendah. Seterusnya soalan nombor 3. Nyatakan satu saja. Dia dah bold dah. Satu contoh bagi peralatan yang menggunakan transformer injak naik. Ini untuk peralatan yang menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Kalau injak turun menggunakan kuasa yang lebih rendah. Jadi peralatan elektrik apa kat rumah kita menggunakan kuasa yang lebih tinggi? Seperti peti sejuk. Apa lagi? Kita punya microwave. Kita punya mesin basuh.
Tapi dia nak satu, bagi satu. Okey, jangan bagi banyak. Kalau bagi banyak, kena pula awak punya jawapan kat depan sekali tu salah. Nah, semua jadi salah. Jadi, kalau dia minta satu, pastikan jawapan betul-betul kamu confident. Okey, yang kedua, contohnya untuk injak turun ni, ada kita belajar sebelum ini adalah pengecas telefon. Pengecas telefon. Apa lagi? Banyaklah pengecas. Okey, yang keempat. Dia ada bagi gambar. Ini adalah gambar pengecas telefon bimbit, yang mana dia menggunakan bekalan kuasa input dia adalah 240, membekalkan voltan sebanyak 5 volt untuk mengecas sebuah telefon. Jadi dia ada lukis dalam bentuk simbol. Ini adalah simbol injak turun. Macam mana Ustazah tahu ini adalah gambar injak turun? Kerana sini bilangan primer lebih banyak daripada sekunder. Okey, nilainya banyak lebih daripada sekunder. Ini adalah injak turun. Jadi soalan yang pertama, hitung. Hitung, kira bilangan lilitan gegelung primer. Jadi kat sini soalan dia tanya berapa lilitan pada gegelung primer. Tengok, dia tulis kat sini, dia tak bagi jawapan, tapi dia bagi maklumat tentang voltan input, voltan output dan bilangan gegelung lilitan pada gegelung sekunder. Jadi dalam bab transformer kita ada satu formula. Ingat lagi tak formula yang kita belajar? Formula yang kita belajar satunya bagi transformer ini adalah V voltan primer per voltan sekunder sama juga dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Jadi, masukkan dahulu maklumat yang diberi. Jangan kalang kabut. Nak kalang kabut pergi mana? Ini voltan primer, ini voltan sekunder. Jadi, masukkan apa yang ada maklumatnya. Voltan primer 240. Voltan sekunder adalah 5. Sama dengan lilitan primer tak tahu. Letak NP. Tak tahu lagi. NS ada 10. Jadi, macam mana nak selesaikan? Kena darab silang. Bawah naik ke atas, jadi dah darab. 240 darab dengan 10. Tekan kalkulator. Dapatlah 2,400. 2,400 sama dengan 5 darab dengan NP. Jadi 5 NP. Tinggalkan huruf itu sorang-sorang. 5 ni bawa ke sebelah. Jadi sekarang ni 5 ini kena turun di bawah. 2,400 bahagi 5 sama dengan nilai NP. NP ni adalah lilitan. Berapa lilitan pada gegelung primer. Jadi kira tekan kalkulator. Tak payah nak susah diri. Tekan. Dapatlah 480 lilitan. Lilitan pada mana? Pada gegelung primer. Gitulah ceritanya. Boleh? Kita guna matematik biasa je ni. Darab bahagi saja. Tak ada cos, tan, sin. Dan soalan yang terakhir. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Tadi pengecas telefon ni injak naik ke injak turun? Injak
turun. Kenapa? Terangkan. Terangkan jawapan anda. Kenapa kita kata ini transform injak turun? Kerana nilai voltan, alhamdulillah. Okey, nilai voltan output sini. Okey, kenapa kita nilai voltan output lebih rendah daripada nilai voltan input. Itu kita kata ini adalah transformer injak turun. Kalau tak nak cerita pasal tu, awak boleh cakap pasal bilangan lilitan. Bilangan lilitan pada gergelung sekunder lebih sedikit berbanding bilangan lilitan pada gergelung primer. Okey, lagi satu homework. Ya, tu Ustazah ada bagi 2. Ya, rasanya. Homework yang kedua, Ustazah suruh awak selesaikan praktis formatif. Berapa ni? 6.3. Okey, praktis formatif 6.3. Okey, jadi jawapannya adalah, okey, dia dah bagi dah jawapan ni. Yang warna merah tu jawapan. Tinggal nak pilih aja. Okey, stesen jawakuasa. Seterusnya dia akan pergi kepada stesen transformer injak apa? Okey, ini adalah stesen transformer injak naik. Kemudiannya pergi kepada rangkaian grid. Okey, rangkaian grid kepada pencawang masuk utama. Lepas tu dia akan menghantar ke mana? Ke mana beda? Ke lapangan Swiss. Okey, lepas tu barulah kepada stesen transformer injak turun kepada bahagian-bahagian pencawang bahagian dan seterusnya ada lagi injak turun. Dah 2 kali injak turun. Okey. Soalan nombor 2. Gariskan jawapan tentang penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Okey, voltan bagi arus ulang alik sebelum dialirkan melalui rangkaian grid nasional. Okey. Arus ulang alik sebelum kita hantar kepada rangkaian grid nasional, adakah dinaikkan ataupun diturunkan? Naik ke turun? Okey, sebelum nak sampai ke rumah, sampai ke rangkaian grid nasional, okey, segala volumenya dinaikkan. Okey, naikkan. Okey, voltan bagi arus ulang alik adalah paling tinggi di mana? Kat mana paling tinggi nilai voltan? Okey, di stesen jawakuasa ke? Di rangkaian grid ke? Di pencawang bahagian ke? Jawapannya adalah di rangkaian grid. Di rangkaian grid. So, gariskan rangkaian grid. Okey, dan yang terakhir, apa membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan? Okey, tugas apa ni yang membolehkan tenaga elektrik dihantar kepada pencawang bahagian apabila diperlukan? Ini adalah tugas bagi lapangan Swiss. Lapangan Swiss. Okay, soalan nombor 3. Nyatakan 3 contoh komponen keselamatan yang ada dalam pendawaian di rumah. Ini ada banyak. Okey, antaranya adalah fuse. Apa lagi? Ada pemutus litar. Pemutus litar. Banyak ni. Ada yang kita belajar. Ni komponen-komponen keselamatan. Pilihlah. 3 daripada sini. Swiss. Ada miniature cable MCB. Ada fuse, daya bumi, ada pengalir kilat. Pilih 3 daripada situ. Okey, apakah fungsi fuse? Fungsi fuse, apa fuse ni? Apa dia punya tugas? Okey, tugasnya tidak lain dan tidak bukan. Okey, fuse adalah apa? Okey, fuse adalah pemutus litar. Bila dia putuskan litar? Okey, memutuskan litar apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Okey.
Memutuskan liter apabila arus yang besar, lebih besar daripada nilai fuse tu mengalir melaluinya. Itu adalah fungsi fuse. Okey, jadi bila arus yang besar nilainya daripada nilai fuse tu, dia akan terbakar. Okey, terlebur dia punya dawai. Okey, seterusnya soalan B, badut. Okey, Raja 1 menunjukkan beberapa peralatan elektrik dalam palam 2 pin. Ini adalah palam 2 pin Okey. Masing-masing disambungkan pada satu soket. Okey, semua ni dalam satu soket je. Nah, kau bertimbun. Okey. Nyatakan keadaan elektrik yang tunjukkan apa keadaan ni. Ni kita panggil keadaan apa ni? Terlalu besar arusnya. Ni keadaan apa kita panggil? Ada ke tidak kita belajar. Okey, ni kita kata sebagai bebanan yang berlebihan. Okey, bebanan yang berlebihan. Contoh kemalangan daripada keadaan ini adalah tidak lain, tidak bukan adalah kebakaran akan berlaku. Kenapa kebakaran boleh berlaku? Sebab arus yang besar. Okey, arus yang besar akan mengalir di satu pelang. Okey, jadi dia akan menyebabkan wayar-wayar ini menjadi panas, seterusnya dia akan terbakar. Bakar dunia saja ya. Okey, seterusnya. Okey, kita nak masuk yang baru, subtopik yang baru. Okey, subtopik yang terakhir. Subtopik yang keempat. Okey, boleh lagi boleh dengar, kita boleh baca santai-santai. Okey, subtopik yang keempat, 6.4, macam mana nak mengira kos penggunaan elektrik. Ini tajuk besar dia. Kos penggunaan elektrik. Kos tu apa? Ungkus. Wang. Okey. Berapa kos penggunaan elektrik? Okey, sebelum tu kita tengok ada berapa anak-anak dalam subtopik ini. Okey, kat sini dia ada bagi gambar. Kalau awak tengok ada 4 jenis mentol. Dan keempat-empat jenis mentol ini menggunakan kuasa yang berbeza. Ada 10, 20, 100 dengan 100. Okey, yang mana lebih cekap? Okey, maksudnya mana lebih bagus? Dia punya penggunaan elektriknya lebih bagus. Okey. Macam mana kita nak tahu yang mana lebih bagus? Kita boleh tengok pada kecekapan tenaga. Okey, kita boleh kira kecekapan tenaga. Okey, macam mana nak kira? Okey, apa itu kecekapan tenaga? Okey, kecekapan tenaga cekap tau, cekap. Berfaedah, baik, bagus, pantas. Tenaganya berfaedah lah. Kecekapan tenaga. Cekap melakukan kerja. Okey, kecekapan tenaga ini adalah peratus tenaga input yang dimasukkan dan diubahkan kepada tenaga output yang dikeluarkan. Tenaga output yang berfaedah. Okey, tenaga output ni ada yang faedah dan tak faedah. Okey, jadi kita nak kira kecekapan tenaga ini, kita letakkan tenaga output yang berfaedah pastikan yang faedah, maksudnya dia berfaedah. Kalau lampu, berapa tenaga cahaya dia. Okey, kalau dia streka, berapa tenaga untuk memanaskan streka tu. Okey, tenaga output yang berfaedah. Okey, bahagi dengan tenaga input. Tenaga input yang masuk dalam peralatan elektrik kita darab dengan 100%. Okey, tengok ni. Lama. Dah conteng guys. Okey, contoh. Dalam buku teks awak ni, dia dah bagi dah ni. Ni ada mentol. Okey, mentol dan dia ada bagi tahu nilai. Okey, tenaga inputnya bagi peralatan ini adalah 100 joule. Joule. J ni adalah joule, unit bagi tenaga. Okey, kemudian 8 joule, tenaga output yang berfaedah. Hanya 8 daripada 100 ni. 8 saja yang jadi cahaya. 8 joule saja jadi cahaya. Selebih daripada 8 ni, lebihnya berapa? 100 tolak 8 tinggal lagi 92. Okey, lebihan dia 92 joule lagi ni sebenarnya telah menjadi tenaga output yang dibazirkan dalam bentuk haba.
Okey, yang tidak digunakan dalam bentuk haba. Jadi macam mana kita nak kira tadi? Ni formula tadi. Hina dia. Kecekapan tenaga bagi lampu berfilamen sama dengan tulis balik formula tadi. Tenaga output berfaedah bagi dengan tenaga input yang dibekalkan darab 100. Jadi tenaga output yang berfaedah yang menjadi cahaya tadi adalah 8. Letak 8 dekat sini. Bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan. Kat sini dia kata 100 darab dengan 100%. Jadi kalau awak tekan kalkulator, lebih kurang dapat 8% saja kecekapan tenaganya. Okey, bagus tak nilainya kalau rendah? Tak bagus. Okey, kecekapan tenaga nilai yang lebih tinggi adalah lebih bagus. Lebih rendah adalah yang tidak bagus, tidak cekap, membazir. Banyak membazir tenaga ini. Ni contoh membazir je. Okey, buka muka surat sebelah. Okey. Kita ada berapa muka surat je? Okey. Jadi dia ada bagi kat sini ada 3 lampu. Lampu berfilamen, kita ada lampu jimat elektrik, jimat tenaga, dan lampu LED ni lampu terkini lah. Sekarang kita punya pendant floor, lampu Kalimantan kita ni lampu LED ya. Kalau biasa tengok ni dalam bilik guru pun ni lampu LED ni, nampak cerah semacam. Okey. Ini dia cakap kalau lampu berfilamen dia punya kecekapan tenaga dia 10%. Tukar balik kepada lampu jimat tenaga 50%. Pakai lampu LED 90%. Jadi yang mana bagus ni? Yang bagus. Okey, pilihlah lampu LED. Kenapa kita pilih ni? Sebab kecekapan tenaganya lebih tinggi. Lebih memberi manfaat pada kita. Semua tenaga yang dibekalkan digunakan untuk yang berfaedah untuk menghasilkan cahaya. Okey, boleh. Okey, kalau tak pandai, okey, sekarang ni Malaysia aku ni, okey. Dia dah siap dah label. Label ni awak boleh nampak pada peralatan elektrik seperti aircon, pada mesin basuh, pada peti sejuk. Dah ada dah ni, dah senang kan. Dah menyenangkan pada pengguna. Siapa yang buat ni? Ni Suruhanjaya Tenaga ST. Okey. Ni adalah program perlabelan cekap tenaga. Jadi dia labelkan cara macam ni supaya kita senang tengok. Senang nak pilih peralatan elektrik. Tengok dia ada bintang-bintang ni, ada 5 bintang. Okey. Kalau dikuningkan semuanya, dapatlah 5 bintang. Okey. Dia letak kat sini 5 bintang. Kalau 3 bintang, 3 bintang lah warna kuning dia. Okey, jadi dalam label ini kita ada perkadaran tenaga 1 hingga 5 bintang. Nak bagi berapa bintang? Okey, kemudian ada jenis peralatan. Ni penyaman udara punya. Okey, kalau dia mesin basuh lah. Okey, jadi yang kedua ni ada perkadaran tenaga pada peralatan dalam bentuk angka. Okey, kemudian ada maklumat tentang ni angka 5 bintang. Ada maklumat tentang jenama. Okey, jenama XXX. Jenama apa? Macam-macam jenama ada, penyaman udara. Okey, ni kat bawah ni dia bagi tahu penggunaan tenaga. Tapi dalam bentuk kilowatt hour. Kilowatt hour. Hour jam kilowatt jam. Okey, ini adalah nilai tenaga elektrik dia. Okey, bawah dia ada lagi. Ada macam-macam tulis baca berapa dia jimat. Okey, berapa dia dapat jimat daripada peralatan yang lain. Okey, dan diuji dengan piawan yang digunakan. Okey, jadi nak tahu sini lagi banyak bintang lagi bagus. Okey, kat sini dia berapa dia jimat. Berapa tenaga penjimatan dia lagi bagus. Kat sini kata dapat jimat berapa ni? Bacalah, kecil sangat dah. Berapa? Sudah tak boleh fokus.
Dia kata produk ini menggunakan 51% kurang daripada produk biasa. Separuh daripada produk biasa. Nah, menjimat. Jimat separuh daripada produk biasa. Bagus ni, 5 bintang. Cari yang banyak bintang. Okey, itu adalah mengenai kecekapan tenaga. Okey, seterusnya. Okey, penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Okey, kita guna tenaga elektrik lah. Of course. Okey, of course kita guna tenaga elektrik untuk menyalakan lampu, untuk kita cas telefon, untuk kita buka kipas kat rumah, untuk kita tengok televisyen. Jadi kita guna tenaga elektrik. Jadi penggunaan tenaga elektrik ini perlu dibayar. Okey, perlu dibayar. Okey, jadi macam mana kita nak bayar? Kita bayar berpandukan berapa nilai tenaga yang kita guna. Okey, jadi apakah peralatan yang boleh menentukan berapa nilai tenaga elektrik yang kita guna? Jadi dekat setiap rumah ataupun bangunan-bangunan ada meter elektrik. Mesti ada meter elektrik ni kat luar rumah. Okey, yang mana meter ini berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan, berapa banyak kita gunakan. Dan daripada berapa banyak ni barulah kita boleh kira kos. Berapa ringgit kita nak kena bayar. Daripada meter elektrik di luar rumah ni. Jadi kita boleh tengok berapa kuantiti tenaga elektrik yang digunakan dalam bulan itu. Dan kita boleh kira berapa kos. Okey, boleh? Okey, kat sini ada beberapa formula. Formula lagi Ustazah. Apa benda formula? Okey, ini adalah formula. Formula untuk kuasa arus elektrik dan voltaj. Untuk kuasa ada dua. Ada dua. Kuasa elektrik kita boleh kira ada dua. Satu daripada PET. PET. Satu adalah PVI. Untuk cari kuasa guys, kita ada dua. Kuasa ni kita punya simbol P, power. Kuasa P equal to ET. Ataupun ada lagi satu P equal to VI. Ada dua. Okey. Ada dua formula untuk cari kuasa. Okey, kuasa ni apa guys? Okey, kuasa adalah kadar. Okey, kadar tenaga elektrik yang digunakan. Bila ada kadar ini adalah berkaitan dengan dalam tempoh masa. Okey. Jadi dia akan bahagi dengan masa, kadar. Okey, sama juga di sini. Arus elektrik, kadar. Bila kadar ni maksud dia per dengan masa. Okey, jadi kuasa elektrik adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan. Berapa tenaga elektrik digunakan? Unit bagi kuasa adalah watt. Jadi kalau soalan tu awak nampak dia menggunakan watt, itu adalah nilai kuasa. Nilai kuasa. Okey, selain daripada itu, dia boleh juga digunakan dalam bentuk unit tenaga elektrik ni kita boleh guna dalam unit joule. Okey. Joule per second. Watt ni sama juga dengan joule per second. Joule. Unit dia watt boleh ataupun joule per second. Bermaksud dalam 1 joule 1 saat. 1 joule 1 watt adalah 1 joule dalam 1 saat. Itu maksud dia. Okey, jadi ingat PET dengan PVI ini nak cari kuasa elektrik. Okey, nak cari arus elektrik I. Okey, I. Ni dah belajar lah tingkatan 2. Arus dia punya unit adalah ampere. Okey, arus elektrik adalah kadar pengaliran caj elektrik. Okey, caj elektrik bahagi dengan masa dalam bentuk second. Saat. Jangan lupa. Kalau dia bagi dalam bentuk minit ke jam ke, kau tukar dalam bentuk saat. Okey, kena ingat
Cas elektrik bagi dengan saat masanya. Dapatlah arus elektrik. Dan yang terakhir nilai voltan. Voltan adalah tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan cas elektrik. Okey, voltan adalah tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan cas elektrik. Okey, V sama juga dengan EQ. E ni adalah tenaga elektrik bagi Q cas elektrik. Okey, cas elektrik. Okey, macam mana nak guna ni? Okey, jadi kita boleh gunakan contoh. Dia nak cari arus ke, nak cari voltan ke, kita dah ada formula. Jadi soalan yang diberikan di dalam awak punya apa ya? Buku teks. Ini ada kettle, heater. Okey, setiap kettle dia ada bagi tahu info-info ni. Nilai kuasa 2200. Nilai voltan 240 guys. Okey. Sebuah jak ini menunjukkan gambar berlabel 2.2 kilowatt. Okey, 2.2 kilowatt samalah 2200 sebab ni dia dah convert pada kilo. Dan 240 voltan. Hitung arus mengalir melalui jak ini. Jadi dia ada bagi maklumat power, kuasa dengan voltan. Kemudian disuruh cari arus. Okey, arus kita tengok arus macam mana. Ini formula arus sama dengan cas elektrik bagi masa. Ada tak maklumat cas elektrik dengan masa? Tak ada langsung. Haram. Tak ada apa maklumat tentang cas elektrik dengan masa. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita fikir baliklah. Kita fikir. Alamak, dia ada P, dia ada V, suruh cari I. Jadi apa yang sesuai? Yang sesuai adalah kita gunakan formula P equal to VI. Okey. P equal to VI. Okey, tinggalkan I sorang-sorang sebab dia nak cari I, arus. Okey, pindahkan V kepada P, P bahagi V, letakkan nilainya. Okey, dapatlah 9.17 ampere. Jangan lupa letak unit. Bagi arus adalah ampere. Ampere. Okey, boleh. Rasa hebat. Okey. Itu adalah kita nak gunakan maklumat yang diberikan. Kena kreatif lah nak mana guna. Okey, seterusnya this one. Inilah subtopik dia. Kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, kira kos penggunaan tenaga elektrik. Macam mana kita nak kira? Okey, kosnya. Okey, berapa kos? Okey, first kita kena tahu berapa penggunaan tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik yang digunakan untuk mengira kos ini digunakan dalam unit kilowatt jam. Kilowatt jam. Ini untuk kira kos. Pastikan unit yang sama. Kilowatt jam. Bukan watt jam je. Kilowatt jam. Okey. Tenaga elektrik yang digunakan adalah kilowatt jam. Okey, kilowatt jam. Sama juga dengan nilai kuasa kilowatt darab masa dalam jam. Tadi kita masa dalam saat betul. Tapi bila awak kira kos dia dalam bentuk jam. Kilowatt jam. Okey, pastikan nilai tenaga elektrik awak adalah dalam simbol dalam unit kilowatt jam. Okey, barulah kalau nak kira kos, okey, tenaga elektrik yang digunakan ini akan didarabkan. Okey, didarabkan kepada berapa posen nanti. Okey, berapa posen. Okey, kat sini dia cakap 1 kilowatt. 1 kilowatt per jam ni dalam 1 jam ini mewakili sebagai 1 unit. 1 unit ini akan didarabkan dengan berapa sen. Okey, kita tengok. Kita terus kepada latihan guys. Okey, sebuah chariot. Elektriknya 2 kilowatt. Ini apa ni? Kilowatt. Kuasa. Okey, mengambil masa 10 minit. Nah, sudah. Dia main pula 10 minit.
Ini kena tukar dalam bentuk jam. Mana nak tukar dalam bentuk jam? 1 jam berapa minit? Jadi 1 jam 60 minit. Jadi 10 akan kena bahagi dengan 60 minit. Dapatlah dalam bentuk jam. Hitung kos. Berapa kos tenaga elektrik jika 1 unit ia membawa nilai kosnya 21 sen. Okey, so kita kira dulu berapa unit tenaga elektrik yang digunakan kilowatt jam. Kilowatt dah ada dah. Kilowatt, this one 2 kilowatt darab 10 minit bahagi dengan 60 untuk dapatkan unitnya jam. Okey, bila dapat 1/3 unit. Okey, jadi 1/3 unit ini nak cari kos dia, kos penggunaan tenaga elektrik ini. Okey, tenaga elektrik akan darab dengan kos dia. Okey, 1/3 unit ini akan darab dengan 21 sen, lebih kurang 7 sen. Jadi berapakah kos untuk chariot elektrik ini dalam masa 10 minit? Kita bayar 7 sen sahaja. Azan ni sini berhenti dulu. Azan. Okey, kita tengok pada yang last. Okey, kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, jadi setelah kita teknologi sekarang kan. Okey, kita nak jimat bayar tenaga elektrik dan kita pun tak nak gunakan tenaga elektrik terlalu banyak. Jadi macam mana kita nak bina bangunan tu daripada bangunan yang boleh menjimatkan tenaga elektrik. Jadi ada ni satu konsep iaitu kita guna kita boleh bina seperti bangunan hijau. Okey, bangunan hijau ini adalah bangunan yang menggunakan konsep penjimatan tenaga dan dia dapat menjimatkan kos. Okay, macam mana kita nak jimatkan tenaga dan jimatkan kos? Dekat sini dia ada kriteria dia. Pertama, dia gunakan sistem perudaran yang cekap. Okey, dari sini kita dalam bangunan tu tak payahlah guna alat aircon dan kipas. Kuranglah. Okey, ada udara yang segar masuk. Okey, yang kedua kita buat bangunan ini dibina dengan pencahayaan yang maksimum. Jadi cahaya banyak masuk. Okey. Kalau tengok pada gambar ni tingkapnya cahaya boleh masuk. Okey, jadi kita boleh kurangkan penggunaan tenaga elektrik, kita kurang untuk menggunakan tenaga lampu. Okey, yang ketiga, okey, dia nak jimatkan tenaga elektrik lagi, dia pasang bangunan ini dipasang dengan panel suria. Okey, ingat tak panel suria ni apa? Panel suria ini adalah panel suria ini adalah yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Dia boleh bekalkan tenaga elektrik sebagai alternatif pada bangunan ini. Okey. Ini adalah konsep bangunan hijau. Okey, mana lebih jimat kos dan lebih kurang menggunakan tenaga elektrik. Bagus ke tidak? Bagus. Siapa nak bayar mahal-mahal? Jadi kalau biasanya kalau awak balik kampung kan, kalau balik kampung korang tengok tu kat bilik air ada zinc, bukan zinc lah, bumbung transparent. Perasan tak? Ada siapalah kampung-kampung siapalah dekat bilik air dia ada zinc yang transparent, yang look sinar. Maksudnya pada waktu siang tu zinc tu memang cahaya masuk lah. Tak payah nak buka lampu. Jadi kita dah jimat tenaga elektrik. Tak perlu bayar banyak. Boleh? Boleh. Jadi mestilah setiap kali kita belajar kita kena buat latihan. Jadi anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi sekalian dan dirahmati oleh Allah. Okey, mari kita cuba buat praktis formatif 6.4. 1 2 3 4. Ni 5 nak? 5 lah. Sekali harung. Boleh? Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, awak tak datang lagi kan? Jadi kita teruskan dengan belajar secara online. Sampailah awak hadir ke sekolah nanti. Kita belajar ramai-ramai. Bye. Assalamualaikum. Okey.